Okey, untuk soalan subjektif, apa yang perlu awak tekankan apabila membuat soalan penyelesaian masalah ialah seperti mana yang kita dah belajar sebelum ni lah. Yang pertama sekali, awak kena tahu apakah maklumat yang diberikan, apa kehendak soalan dan apa operasi yang awak kena gunakan untuk selesaikan masalah tu. Okey, jadi kat sini ni Ustazah tunjuk kepada awak lah macam mana cara-cara untuk menyelesaikan masalah ni dengan betul lah. Okey, untuk soalan pertama, rajah di bawah menunjukkan dua binaan kubus A dan B. Okey, ada dua jenis kubus, A dan B. Okey, jadi sini kita dah nampak dah bilangan dia berapa kubus ni. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, untuk yang B ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey, walaupun dia tak nampak, tapi kita boleh tahu bentuk di bawah ni sama dengan bentuk yang di atas ni. Okey, so ni dah 6 kubus. Okey, tambah kat sini 1, 7. Okey, nyatakan nisbah isi padu binaan A kepada isi padu binaan B. Mungkin sini awak keliru sebab isi padu. Okey, sebab biasa awak belajar panjang darab lebar darab tinggi. Okey, tak apa. Okey, jadi sedangkan untuk soalan ni dia tak bagi pun berapa panjang, berapa lebar, berapa tinggi. Jadi bila dia tak bagi, awak kena anggaplah setiap sisi ni bernilai 1 cm. 1 dan 1. Okey, jadi kita tahulah isi padu bagi satu ataupun sebuah kubus ni ialah 1 cm per 1 cm padu. Okey, padu. Okey, ini bermakna kalau ada 7 kubus, dia adalah 7 cm padu. Okey, dan kalau ada 4 buah kubus, itu bermakna 4 cm padu. Okey, jadi soalan 1 Roman, nyatakan nisbah isi padu binaan A kepada binaan B. 1 markah sahaja. Jadi awak hanya nyatakan sahaja A kepada B dalam bentuk nisbah. So kita ambil nombor sahaja, nisbah 4 kepada 7. Okey. Yang kedua, tulis nisbah di soalan 1 Roman. Tulis nisbah di 1 Roman. Ni 1 Roman ni ialah yang ni sebagai pecahan. Jadi awak kena ambil jawapan ni menjadi pecahan. So kita tulis saja 4/7. Okey, soalan 3 Roman. 6 buah kubus ditambah kepada binaan A. 6 kubus ditambah ke A. Nyatakan nisbah isi padu binaan B kepada A. Dia nak B kepada A. Jadi, persoalan sekarang, berapakah A, jumlah kubus A setelah ditambah sebanyak 6? Okey, jadi isi padu dia bertambah. Jadinya, dia nak B nisbah A. Nisbah B kepada A. So, B dia tak berubah sebab tidak ada sebarang penambahan. Okey, B kekal lah sebagai 7. Yang berubah ialah A, iaitu bertambah sebanyak 6. Yang asal ada 4, kemudian ditambah 6. Okey, jadi itu cara kita nak selesaikan masalah. Jadi sekarang ni, nisbah B kepada A ialah nisbah 7 kepada 10. Jadi, 4 tambah 6 ni wajib adalah untuk mendapatkan markah yang kedua, nisbah 7 kepada 10. Kalau awak letakkan terus jawapannya, sebab awak kata senang je soalan ni, tak payahlah kira congok. Okey, sebab dia 2 markah, jadi awak kena buat juga jalan kira walaupun awak anggap jalan kira tersebut mudah, melibatkan nombor sah. Okey, soalan yang kedua. Abby dan Ina membuat kek untuk dijual. Okey, yang ini soalan belik sikit, tapi awak jangan risau sebab awak kena baca soalan dengan teliti, baca banyak kali sampai faham, insya-Allah awak boleh selesaikan. Okey, Abby dan Ina membuat kek untuk dijual. Okey, ada berapa orang? Abby dan Ina.
Okey, kita buat lakaran sikit. Okey, saya gunakan Word lah kat sini. Okey. Awak rujuk soalan yang saya berikan. Okey. Ada dua orang iaitu AB, Ina. Okey, AB dan Ina. Okey, AB menjual 6 biji kek strawberry dan 15 biji kek coklat. Ada berapa jenis kek? Ada dua, iaitu satu strawberry, satu lagi coklat. Yang mana AB menjual 6 strawberry, kemudian 15 kek coklat. Okey, so kita lakarkan terlebih dahulu dalam bentuk macam ni lah. Okey, kemudian Ina pula. Okey, Ina menjual 4 biji kek strawberry. Okey, Ina juga jual kek strawberry. Okey, kemudian juga jual kek coklat. Okey, strawberry yang dijual oleh Ina ialah sebanyak 4 biji. Kemudian kek coklat sebanyak 10. Okey, jadi kita dah dapat dari situ. Jadi bila kita dah dapat numbers, senanglah. Okay. Okey, so apa soalan mahu? Satu Roman, tulis nisbah bilangan kek strawberry yang dijual oleh AB kepada kek strawberry yang dijual oleh Ina. Dia nak saya tukar pen sekejap. Okey, dia nak sini. Okey, dia nak AB strawberry, Ina strawberry. Tu hak dia nak. Okey, jadi berapa? Dia nak tulis sini ialah nisbah AB kepada Ina. Maknanya AB kepada Ina ialah nisbah 6 kepada 4. Okey, so kita tulis kat sini. Okey, nisbah 6 kepada 4. Okey, kemudian soalan yang kedua Roman. Okey, ni saya buat jawapan saja sebab sini satu markah saja dia nak. Jadi jawapan sahaja dah. Okey, kemudian untuk soalan yang kedua Roman, AB mengatakan nisbah bilangan kek strawberry kepada kek coklat yang masing-masing dijual oleh mereka adalah sama. Okey, buktikan. Okey, jadi macam mana kita nak buktikan? Kita boleh menggunakan peterminda. Peterminda tadi yang saya dah buat tadi sebagai satu langkah pengiraan kebat yang kita dah faham lah. Okey, tapi saya akan tulis semula apa yang dimahukan, dikehendaki oleh soalan sebenarnya. Okey, jadi saya buat lakaran balik semula. Okey, ada dua orang iaitu AB, Ina. Okey, ada dua orang. Okey, kemudian ada dua jenis kek yang dijual, itu kek strawberry dan kek coklat. Sama juga Ina, strawberry dan coklat. Okey, kemudian kita wakilkan kepada nisbah lah, ya. Okey, jadi kita letakkan di situ semula. AB menjual 6 biji kek strawberry. Okey, AB 6 strawberry, kemudian 15 kek coklat. Kemudian Ina 4 strawberry. Okey, nisbah kepada 10 biji kek coklat. Sorry. Okey, jadi daripada sini kita tengok 6, 15, 4 dan 10. Boleh atau tidak boleh kita permudahkan lagi. Okey, tengok 6 dengan 15 ada dalam sifir berapa? Okey, sifir 3. Jadi kita cuba bahagikan setiap nombor ni dengan sifir 3. Okey, cuba bahagikan dengan sifir 3 bagi setiap satu ni. Jadi 6 yang keberapa dalam sifir 3? 6 yang kedua. Okey. Saya ubah sikit dah ni. Okey. 6 yang kedua, kemudian 15 yang ke-5. Okey, itu kita dapat nombor yang last lah selepas kita permudahkan. Okey, kemudian Ina pula 4 dan 10. Okey, 4 dan 10 ni ada dalam sifir berapa?
ada dalam sifir 2. Jadi setiap nombor ni kita kena bahagikan dengan 2. Okey, 4 yang keberapa dalam sifir 2? Okey, 4 yang ke 2. 10 yang keberapa dalam sifir 2? 10 yang ke 5. Okey, jadi kita rujuk balik soalan tadi. AB mengatakan nisbah bilangan kek strawberry kepada kek coklat yang masing-masing dijual oleh mereka adalah sama. Okey, cuba kita tengok. AB, kek strawberry nisbah kepada kek coklat ialah nisbah 2 kepada 5. Manakala Ina juga nisbah 2 kepada 5. Jadi adakah benar ataupun palsu pernyataan yang AB nyatakan? Okey, jadi pernyataan AB adalah benar. Jadi kesimpulan akhir kita kena tuliskan di bawah ni ialah pernyataan AB adalah benar. Okey. Jadi inilah contoh soalan kebat lah yang perlu kita buktikan. Okey, soalan yang ketiga. Raja di bawah menunjukkan isi padu minyak masak yang dibeli oleh 2 orang penjual pisang goreng, Zain dan Razak. Okey. Minyak masak yang dibeli oleh Zain ialah sebanyak 8 liter. Okey, 8 liter. Manakala isi padu minyak masak yang dibeli oleh Razak ialah 9 liter. Okey, itu maklumat yang diberi. Kemudian apa kehendak soalannya? Ada lagi tak pernyataan lain dia bagi? Okey, dia kata, ni saya besarkan sikit. Saya kecil lah. Okey. Zain dan Razak masing-masing menggunakan 4 liter minyak masak untuk menggoreng pisang. Maksudnya Zain guna 4 liter minyak masak dan Razak juga menggunakan 4 liter minyak masak untuk menggoreng pisang. Okay, kita pun tulis lalu dekat sini ni. Okey, guna, kita tulis lah, ikutlah tulisan apa. Asal kita tulis. Guna 4 liter. Ni pun guna 4 liter. Kita tulis lalu situ. Okey. Jadinya bila semakin berkurang, kalau kita nak cari baki, kita kena buat operasi tolak lah. Dah. Tapi kita tak tahu lagi nak soalan nak ke apa ke. Okey, kita tengok dah. 1 Roman, nyatakan nisbah isi padu minyak masak yang dibeli oleh Zain kepada isi padu minyak masak yang dibeli oleh Razak. Dia nak Zain kepada Razak. Dia bukan nak baki, tapi dia kata yang dibeli. Okey, jadi yang dibeli kita merujuk kepada yang asal lah. Dia nak Zain dulu dah. Jadi dia nak Zain, okey, nisbah kepada Razak. Jadi kita lihat Zain Razak. Okey, Zain 8, Razak 9. Okey, jadi kita tulis kat sini Zain 8, okey, nisbah kepada Razak 9. Itu sahaja. Okey, 1 markah. Okey, kemudian yang kedua, berapakah nisbah isi padu minyak masak yang dibeli oleh Razak? Okey, nak nisbah isi padu minyak masak yang dibeli Razak kepada jumlah isi padu minyak masak yang dibeli oleh mereka berdua. Maknanya sini dia nak bahagian kepada keseluruhan. Faham tak? Maknanya dia nak hak Razak. Okey, Razak nisbah kepada jumlah isi padu kedua-dua mereka, iaitu Zain tambah Razak. Itu makna dia. So Razak kita tahu dah tadi 9. Okey, so kita tulis sini Razak 9. Kemudian ingat dah 2 markah kena ada jalan kira. Sekurang-kurangnya jalan kira tau kena tulis kat sini. Zain, Razak. Zain tambah Razak ialah 8 tambah 9. Kena buat gitu. Okey, lepas tu terus pada jawapan, iaitu nisbah 9 kepada 17. Okey. Kemudian yang ketiga Roman, yang 3 Roman, nyatakan nisbah baki. Okey, dia nak nisbah baki minyak masak Zain kepada Razak.
Okey, soalan 2 markah juga. Kita tak tahu baki ada berapa kan. So, bila kita tak tahu, kita kena carilah. So, baki Razak. Ataupun awak tulis sini lalu. Tak apa, dekat bawah ni. Tak ada masalah juga. Okey. Sebab kita nak nampak dia ni sebagai satu jalan kira. Jadi, kita pun carilah baki dah. Okey, so baki Zain. Okey. Zain tadi 8. So, 8 tolak 4. So, ada lagi baki 4 liter. Okey, itu yang pertama. Kemudian, baki Razak. Okey, saya nak jimat space sikit sebab luar dia kecil sangat. Okey, baki Razak ialah, okey, Razak 9. Okey, Razak 9 kena tolak dengan 4 liter juga. Jadi ada lagi 5 liter. Okey. Jadi berapakah si padu pula dah. Berapakah nisbah baki Zain kepada Razak? Okey. So Zain kepada Razak kita terus tulis. Okey. 4 nisbah 4 kepada 5. Okey, so dah dapat dah jawapan dia. Itu cara penyelesaian masalah yang melibatkan nisbah dan kadaran. Saya sentuh dah lah walaupun kita ulai kaji, tapi dah kira masuk dah dalam pembelajaran kita hari ni lah sepatutnya. Sebab ni benda mudah saja. Dia perlukan pemahaman yang betul berkenaan dengan soalan. Lepas tu awak buat cara tulis dia dengan betul, beres. Tak ada masalah. Boleh markah. Okey, yang keempat. Rajah di bawah menunjukkan pelan sebuah dewan. Okey, ni pelan sebuah dewan. Okey, mana kita tahu sini panjang 6 meter, lebar 15 meter. Kemudian dia ada berlorek 1. Okey, ni apa yang kita perhatikan lah, apa yang kita nampak. Okey, kemudian kawasan berlorek merupakan pentas. Okey, yang ni ialah pentas. Kita buat sebagai P. Okey, lebar pentas itu, ni lebar ni. Ni lebar. Ni lebar. Okey, ni lebar ni. Lebar pentas ni. Okey, dari sini ke sini adalah 2/3 daripada panjangnya. Okey, 2/3 daripada ialah darab panjangnya mana? Inilah panjangnya 6 meter. Jadi kita boleh cari dah situ berapa lebar dia. Okey. Satu Roman, berapakah lebar dalam meter pentas itu? Dia nak lebar dalam meter. Okey, saya besarkan sikit. Okey. Nampak pula. Okey, nak lebar dalam meter. Maknanya mana? Ayat matematik dia kita dah tulis dah sini ni. Lebar dia ni. So, kita tulis saja 2/3 darab dengan 6 meter. So, kita kena buat kaedah pemansuhan, di mana kita kena mansuhkan antara mana yang sesuai. Adakah 2 dengan 3 ataupun 6 dengan 3. Yang mana yang ada dalam sifar 3. Okey, yang ada dalam sifar 3 ialah 6 lah. Okey, kita kena bahagikan setiap satu nombor ni dengan 3. Okey, dalam sifar 3, 3 yang pertama, 6 yang kedua. Okey, jadi yang tinggal ialah 2 kali 2 meter bahagi 1. So, kita dapat 4 meter. So, ada kaedah 1 markah, ada jawapan 1 markah. Pastikan jawapan akhir kita tulis lah. Okey, kita tulis unit dia. Okey, yang kedua, soalan kebat. Kena mikir sikit lah soalan ni. Berapakah nisbah panjang kepada lebar? Dia nak nisbah panjang kepada lebar bagi ruang dewan yang tinggal. Okey. Ni adalah pelan sebuah dewan ke? Okey, yang ni pentas. Maknanya the rest dia, baki dia ni lah. Okey, ni baki dia yang putih ni. Tolak dengan dewan tu. Okey, maknanya macam mana kita nak buat panjang? Panjang mana panjang? Inilah panjang. Okey. Ni panjang. Kita nak cari hak ni. Kita nak cari hak ni. Okey, panjang dia berapa ni panjang dia ni? So, panjang yang di bawah sama dengan yang di atas.
So ni dua markah ni ada ni dah ni. Okey, so P nisbah kepada L. So panjang kita tahu dah 6. Okey, kemudian lebar. So lebar dia keseluruhan 15. Yang ni kita dah dapat dah tadi 4 meter. Ni soalan 1 Roman. Okey, so berapa yang ni? Ni berapa daripada sini ke sini ni berapa? Jadi kena buat operasi apa? Kena buat operasi tolak. Maknanya 15 keseluruhan tu kita tolakkan dengan lebar pentas 4 meter. Maknanya yang tinggal lagi ialah nisbah 6 kepada 11. Okey. So habis untuk soalan yang melibatkan soalan subjektif nisbah dan kadaran. Dah. Okey.